Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah kita akan memulakan pengajian kitab At-Tauhid kita, iaitu kitab Taisir Jawhar Tauhid Syekh Al-Baijuri. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita ni dengan ditajuk At-Taubah. Tajuk At-Taubah. Dalam tajuk Taubah ni ada beberapa perkara yang harus kita ambil perhatian. Yang pertamanya ialah ta'rifut taubah, syurutut taubah, wujubut taubah, hukmu man ada ila dzambi ba'da taubati, dan ara'ul ulama'i fi qabuli at-taubati. InsyaAllah kita mulakan tajuk kita ni dengan ta'rifu at-taubat. Ta'rifu at-taubat. Ta'rif taubat. Taubat ni, pertama sekali taubat ni ialah kita sebagai manusia, kita kena ingat bahawa setiap manusia tidak akan lari, tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Kita semua orang akan melakukan kesilapan. Jadi tugas kita ialah bertaubat. Bila buat silap, kita bertaubat. Okey, jadi dalam tajuk ni, dalam taubat, tajuk kita yang pertama sekali ialah ta'rif at-taubah. Pengertian taubat. Yang pertama ada lughatan dan ada istilahan. Ta'rifut taubati lughatan mutlaqur ruju'i. Taubat segi bahasa ialah semata-mata rujuk. Rujuk ni kembali. Itu segi bahasa. Wastilahan, adapun taubat dari segi istilah ialah mastajma'a salasatu arkanin. Al-iqla'u anil dhanbi wal nadamu ala fi'lihi wal azmu ala alla ya'udu. Jadi taubat segi istilah ialah mastajma'a salasatu arkan, iaitu terkumpul padanya sesuatu yang terkumpul padanya tiga rukun. Jadi rukun taubat ni tiga. Yang pertama al-iqla'u aniz zambi. Ta'rif dia terkumpulnya tiga rukun al-iqla' aniz zambi. Iqla' ni meninggalkan. Meninggalkan dosa. Iqla'un. Iqla'u an. Meninggalkan. Mana tidak mampu buat dosa. Yang kedua, wan nadmu ala fi'lihi. Menyesal di atas perbuatannya. Allahu Akbar, kita menyesal di atas perbuatan kita yang telah lepas. Dan yang ketiga, wal azmu ala alla ya'uda. Dan berazam untuk tidak kembali, untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi rukun taubat ada tiga: meninggalkan al-iqla' aniz zambi, wan nadmu ala fi'lihi, wal azmu ala alla ya'ud. Itu merupakan rukun taubat. Sekiranya seseorang itu tidak meninggalkan perbuatan dan tidak menyesal dan tidak berazam untuk meninggalkan, maka ianya bukan dipanggil seorang yang bertaubat. Adapun dalam buku kita disebut
Tiga rukun ni bila ada kaitan dengan Allah. Tetapi sekiranya ada kaitan dengan manusia, ada fa in talaqat biha ruknun rabi', ada buku kita ada. Ada rukun yang keempat bila berkait dengan manusia. Wa huwa raddu al-muslimah ila zalikal adami, memulangkan kezaliman kepada anak Adam tersebut. Kita biasa buat pengkhianatan kepada orang lain, maka kita kena dikembalikan, kena buat balas. Balasan itu sama. Kalau tengok cerita atau tengok kisah yang berlaku di zaman Islam, berlaku di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Bila orang-orang Rom menyerang negeri Islam dan dia membunuh dan memotong telinga Islam, maka berlaku bila orang Islam menyerang balas, maka dibenarkan bagi mereka melakukan setimpal dengan balasan yang dibuat. Atau tahsil bara'ah, ataupun mendapat pengampunan, atau mendapatkan pengampunan. Jadi syarat taubah ni dalam buku kita, dalam muka surat 34 tu dia ada muka surat 54 tu disebut syurut taubah. Kalau kira macam sama syurut dengan rukun. Tengok dalam rukun taubat, tarikh dalam rukun tu disebut 3, al-iqla' az-zambi. Dan ni pula kita tengok syurut taubah. Maknanya seolah-olah ianya benda yang sama. Tapi sebenarnya rukun dan syarat ini ada sedikit perbezaan. Mungkin ada soalan yang keluar, mungkin rukun, mungkin syurut ke syarat. Maknanya jawapannya adalah jawapan yang sama. Syarat taubat bin nisbati li hukukillah. Syarat taubat bersebab pada hak manusia ialah ada 5. Yang pertama, al-iqla'u 'anil dhanbi, meninggalkan dosa. Wan nadmu ala fi'lihi, menyesal di atas perbuatannya. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audati ilaihi, berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Yang keempat, an takuna taubatu qabla al-ghararah. Taubat itu sebelum pada ghararah. Apa itu ghararah? Ghararah ialah bahasa kita orang panggil sebelum nyawa sampai ke halkum. Ghararah dia situ. Situ mana situ di halkum kita. Dia ambil kata itulah dipanggil ghararah, mana sebelum ajal kita, nyawa kita sampai di halkum, maka boleh lagi bertaubat. Yang kelima, an takuna taubata qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Taubat itu sebelum pada terbit matahari daripada sebelah barat. Dalam surah kita disebut antara terbitnya matahari sebelah barat dengan kiamat itu selama 40 tahun. Okey. Kemudian syarat taubat, syurut taubati bin nisbati li hukukil adamiyyin. Syarat taubat disebut pada hak anak Adam. Ada 6. Kalau hukukillah ada 5, hukuk anak Adam ada 6. Sama saja. Al-iqla'u az-zambi, an-nadmu ala fi'lihi, wal azmu ala audati ilaihi, an takutaba qabla al-ghararah, an takutaba qabla tulu'i syamsi maghribiha. Tambah yang ke-6 dalam buku tu yang keempat, dia guna buku Islam nombor 4. Raddul mazalim ila ahliya, memulangkan, membalas kezaliman kepada pelakunya. Au tahsirul bara'at minhu, ataupun mendapat bara'ah ni pengampunan, mendapat pengampunan ataupun kemaafan daripadanya. Kita bila kita buat kesalahan dengan manusia, kita kena minta maaf.
Tapi sekiranya kesalahan kita itu dengan Allah Ta'ala, kita cukup sekadar kita minta ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah. Selepas maya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu istighfar. Dan disebut adanya Nabi istighfar sampai 100 kali sehari. Okay. Kemudian kita dalam buku, kita tengok semula dalam buku tu syarat di bab al-ghararah tu. Al-ghararah. Ad-dalil ala anna min syurut taubati qabla al-ghararah. Dalil bahawa syarat taubat tu ialah sebelum pada ghararah. Sebelum siapa nyawa sampai ke al-kum. Qala ta'ala dalam buku kita tersebut, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Nah, surah ayat 18 surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 18. Dan maksudnya bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan sehingga apabila datangnya, hadirnya kematian, saat kematian, barulah mereka berkata, ini itu betul aku bertaubat sekarang. Jadi maknanya bila dekat nak mati, nyawa sampai gharah-gharah dah baru minta taubat, itu bukan masanya walaisati taubah, bukannya taubat. Walalladzina yamutuna hum kuffar, dan juga tidak boleh taubat orang yang mati dalam keadaan wahum kuffar, dalam keadaan kafir. Ini hujah mengatakan bahawa syarat taubat itu ialah qabla al-ghararah. Cuma ada sedikit perbahasan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah ni sama-sama kedua-duanya ialah pendapat daripada ahli sunnah. Asy'ariyah kata ada musihhati taubati indal ghargharah lil kafiri wal asi. Asy'ariyah kata tidak sah taubat itu ketika ghargharah terbagi orang kafir dan bagi orang muslim yang berdosa. Kafir pun tak boleh dah. Orang muslim yang berdosa juga tidak boleh. Pintu taubat sudah ditutup. Itu kata Asy'ariyah. Ada pun Al-Maturidiyah kata anna taubatal asi indal ghargharah makbulatun wa taubatul kafiru ghaira makbulatin. Taubat al-asi, orang muslim yang berdosa, indal ghargharah makbulah, masih lagi diterima, kata Imam pendapat Maturidiyah. Tapi wa taubatul kafir, taubat orang kafir, ghair makbulah, tidak diterima. Ini dua pendapat. Biasanya dalam periksa dia akan benda lain lah, dia akan tanya. Kita pada asal tadi, pada awal ta'rif at-taubah. Tengok soalan biasa keluar. Arif at-taubah, ma huwa at-taubah? At-taubatu lughatan wa istilahan. Nah, ni benda kena ingat ni. Lughatan mutlaqur rujuk. Istilahan hiya mastajma' salatu arkanin al-iqla'u an zambi wan nadbu ala fi'lihi wal azmu ala alla ya'ud. Kemudian syurut taubah. Syurut taubah ataupun rukun taubat. Sini kena ingat ni, ada 5, ada 6. Semua kalau kita ingat sebelum, ingat satu cukup dah. Ingat, tapi biasanya soalannya, kalau pengalaman sebelum-sebelum lah, dia nak, biasanya dia nak soalan akan minta paling banyak 4 lah, ataupun 3 lah. Mungkin dia akan minta 4, soalan 4 markah, mungkin dia akan minta 4. Satu markah. Atau mungkin 6 markah, dia akan minta 3. Jadi untuk selamatnya hafallah 4 insya-Allah. Cuma bezanya untuk hukukul adamiyyin tu radul mazalim ila ahliha atau tahsilul bara'ah minhu. Itu kena ingat tu. Kemudian
dalil ni. Dalil syarat taubat qabla al-gharghara. Ingat dalil Quran tu. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara adawul maut qala inni tubtu ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Jadi Asy'ariyah mengatakan bahawa tidak sah daripada ini. Asy'ariyah sebut tidak sah taubat ketika gharghara, sama ada kafir ataupun asi. Ada Maturidiyah kata taubat ini untuk orang Muslim yang berdosa maka masih lagi diterima. Tapi taubat orang kafir tidak diterima. Ada dua pendapat. Bila dua pendapat, mana kita tentukan yang mana lebih tepat. Jadi pengarah kita setuju dia wal haqqu. Pengarah kita kata wal haqqu, dan yang lebih betul, yang lebih tepat. Jadi ini pengarah kita. Ra'yul Asy'ariyah. Pengarah kita kata pendapat yang tepat ialah pendapat Asy'ariyah. Sebab apa? Sebab li'annal ayata sarihatun. Kerana ayat ni sharih. Jelas. Mana? Walaisatit taubatu, tidak dinamakan taubat, tidak boleh lagi taubat. Jelas tu. Lillazina ya'maluna sayyi'at, bagi orang yang buat kejahatan hatta idza hadara ahadahumul maut. Apabila dekat nak mati, datangnya kematian, qala inni tubtul an. Mereka berkata, aku bertaubat sekarang. Maka bertaubat masa dekat nak mati itu bukan tidak boleh bertaubat, bukan taubat itu. Maknanya ayat ini jelas. Dan walam yufarriq, dan tidak bezakan bainal kafir wal asi, antara kafir dan orang yang berdosa fi adami qabul taubah, dalam perkara diterima taubat qabla al-ghararah, sebelum ghararah. Pada sini pendapat Asy'ariyah lebih tepat. Itu kata pengarah rahimahullahu ta'ala. Okey. Kemudian kita masuk pada wujub taubati. Wujub at-taubati. Bila kena taubat? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat ni minadz-dzambi, at-taibu minadz-dzambi. Ingat masa Mesir dulu, Imam Akan, Imam Masjid Musa, biasa dekat hari Jumaat, dia biasa sebut ni. Dari Nabi ni, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu kaman seperti orang yang la dzambalah, tidak ada dosa baginya. Jadi kewajipan kita bila kita buat satu-satu kesilapan ialah bertaubat. Cuma sini ada sedikit perbahasan. Taubat ni sekiranya kita lewatkan, adakah ia menjadi masalah? Kata dalam pengarah kita kata at-taubatu ni, kita tengok daripada muka surat 54 tu dah, wujub taubah. Tepat wujub taubah. At-taubatu wajibatun fauran. Taubat itu wajib fauran, segera. Buat salah, bertaubat. Fauran tu ala man irtakaba dzamban, kepada orang yang buat dosa, orang melakukan dosa. Sawa'un kana saghiran am kabiran, sama dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi sini semua pendapat mengatakan wajib kita segera taubat. Fatakhiru, jadi ada pun mengikut ahli sunnah, fatakhiru taubati zambun akhar, menangguhkan taubat ini satu dosa, zambun akhar, satu dosa. Wa yatafawatu hadza dzambi bi'tibari ta'khir. Tafawut, maknanya ada perbezaan. Dosa ni, dosa ni bi'tibar ta'khir, mengikut kelewatan tu. Mungkin
Kalau lambat lah lewat kita tak taubat, dosa tu mungkin besar. Segera kita bertaubat, mungkin dosa tu kecil. Tu. Tapi takhir taubat zambun akhir. Satu dosa. Tapi dia berbeza. Itu pengikut pendapat ahli sunnah. Adapun Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah tu ataupun ini pendapat kata takhir taubat ni pendapat Asy'ariyah. Takhir taubat zambun akhir ni pendapat Asy'ariyah. Okey. Adapun indal Mu'tazilah yata'addadu bidzambi bitarahi fatatarakamuz dzunub wa tazidu kama kullama ta'akhkhara fit taubati. Jadi dia kata-kata Mu'tazilah yata'addad, bertambah, semakin banyak dosa bitarahi, semakin lambat semakin banyak, semakin lambat semakin banyak. Fatatarakamuz dzunub, bertimbul-timbul dosa ni. Wa tazidu, dan bertambah dosa ni kullama ta'akhkhara fit taubati, selama mana dia melambatlah menangguhkan taubat. Mana itu ikut Mu'tazilah, dia kata kalau sekiranya kita melambatkan taubat maka akan bertambah dosa. Tapi ikut ahli Asy'ariyah dia kata takhir taubat zambun akhir, satu dosa. Cuma berbeza dia tu mengikut lambat atau cepat. Mungkin sini ada sedikit persamaan. Cuma walaupun ada perbezaan. Cuma mereka sepakat bahawa wajib taubat tu wajibatun fauran. Asy'ariyah dan Mu'tazilah kata tahu wajib taubat ni fauran. Semua mesti kata segera. Kita pula begitulah kita. Dalam kehidupan seharian kita biasa melakukan kesalahan, kesilapan. Maka taubatlah tempat kita. Selepas sembahyang, Astaghfirullah. Tapi kalau sekiranya kita baca gitu lambat, sikit boleh tak. Ada orang dia Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu baru satu istighfar tu. Lebih baik kita Astagfirullah. Itu lebih cepat, lebih banyak. Mungkin tanya lain, mungkin kita dengar lagu tu bolehlah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bunyi banyak dah, banyak. Okay. Cuma yang penting kita taubat. Okey. Kemudian kita tengok kepada dalil wajib taubat. Dalil wujubi taubati. Berbeza antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Asy'ariyah kata anna taubata syar'iyyun. Taubat tu syar'i. Arhasa syar'u. Kata Asy'ariyah. Dalilnya mana? Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang mukmin. La'allakum tuflihun. Semoga kamu berjaya. Itu kata dalil mengikut pendapat Asy'ariyah. Ada Mu'tazilah dia kata yasbutu wujubut taubati bil akli. Sabitnya wajib taubat ni bila akal, dengan akal, melalui akal. Kenapa? Dia kata Mu'tazilah li'anna al-aqla yadriku husnaha fayujibuha. Karena akal ni mengetahui baiknya taubat, maka akal mewajibkannya. Sini dua pendapat. Dalilnya kata dalil wajib taubat mereka Asy'ariyah syar'i. Ada Mu'tazilah akli. Okey. Seterusnya kita masuk kepada sebab kita maklum bahawa Mu'tazilah ni memang dia banyak kepada
guna akal. Mu'tazilah ni banyak menggunakan akal. Ada pun Asy'ariyah ataupun kumpulan ahli sunnah ni banyak menggunakan Al-Quran. Okey. Kemudian kita masuk kepada hukum. Sebenarnya kita muka surat 55 tu, hukmu man ada ila dzambi ba'da at-taubati. Hukum orang yang kembali melakukan dosa selepas pada taubat. Dia orang berlaku buat taubat semula. Hukum mengulangi. Hukum mengulangi. Jadi sini ada 3 pendapat. Al-Mu'tazilah, As-Sufiyah dan Ahli Sunnah. Katanya Mu'tazilah, yaral Mu'tazilatu anna fi'la dhanbi ba'da taubati minhu yanqusu taubata fayaudu dhanbihi alladhi taba minhu bi'audihi ilaihi fasyartu sihhatu taubati indahum alla yu'awidu dhanba ba'da at-taubati. Mengikut pendapat Mu'tazilah dikata anna fi'la dhanbi, perbuatan melakukan dosa atau mengulangi dosa, melakukan semula dosa, sesuatu dosa selepas bertaubat, yang qusut taubat. Yang qus dikata menghapuskan taubat. Mana seolah-olah taubat sebelum ini sia-sia. Fa ya'udu dhanbihi, maka kembali semula dosa alladzi taba, orang yang bertaubat daripadanya, bi'audihi ilaihi, mana sebelum ini dia taubat dah, sekiranya mengulangi semula dosa lama itu kembali semula. Ini mengikut pendapat Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah mensyaratkan fasyaratu sihhatu taubati, syarat sah taubat indahum di sisi mereka alla yu'awidu dhanbi, tidak mengulangi dosa selepas pada taubat. Jadi Mu'tazilah mengatakan bila mengulangi semula taubat, maka seolah-olah dia berdosa semula. Dah, ni cukup berat kalau ikut Mu'tazilah ni, memang cukup berat lah kita je. Dah, kita bertaubat, kemudian kita buat semula salah kita, maka taubat kita lepas tu terbatal. Sebab syarat sah taubat indahum alla yu'awidu, tidak mengulangi dosa selepas pada bertaubat. Okey. Kemudian indah Sufiyah, mengikut Sufiyah, ulama Sufi. Ulama Sufi kata mu'awadatu dhanbi ba'da taubati aqbaha min 70 dhanban bila taubatin. Mu'awazan, mengulangi dosa, kata Sufi, mengulangi dosa selepas pada taubat itu aqbaha, lebih buruk daripada 70 dhanban, melakukan 70 dosa bila taubat, dengan tidak bertaubat. Mana mengikut Sufiyah ni, Sufi ni, lebih baik tidak bertaubat. Kalau sekiranya kita bertaubat dan kita mengulangi semula, maka ia lebih buruk daripada 70 dosa dengan kita tidak taubat. Tapi mengikut pengarang kita kata huma ra'yani dha'ifani, kedua-dua pendapat ini dhaif. Pendapat Mu'tazilah dan pendapat Ahli Sunnah ini dhaif mengikut pengarang kita. Kita pun tengok pun, mana kalau kita tengok dari pendapat Mu'tazilah ni gak, penat kita penat. Kalau Sufi lagi penat, lebih baik tak bertaubat daripada bertaubat. Sebab bertaubat buat semula 70 kah 70 zamban, aqbah min 70 zamban, lebih teruk daripada 70 dosa. Okey. Kemudian
Dia tengok kepada pendapat ahli sunnah. Kita kok minum air sikit, minum air suam. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat ahli sunnah, annal auda ila dhanbin la yanqudu taubata ma dama aziman inda taubati ala adamil audi wa alaihi in waqa'a fi dhanbi marratan ukhra ay yujaddida taubati ay yujaddida taubata an yujaddida taubata ukhra fala yadirru illa al-israri ala al-ma'asi. Mengikut pendapat ahli sunnah bahawa annal auda ila dhanbi, kembali melakukan dosa, la yanqudu situ Ustaz hamba silap sikit, mungkin tertulis dengan patut nun tertulis dengan ta. Dalam buku kita la yang qudu. Tak. Jadi tadi pun ada ni. Inna fi'la dhanbi bi'tawdib minhu yang qudu taubah. Sini yang bukan yang qusu, yang qudu. Ni bersama juga la yang qudu. Ahli sunnah sebut la yang qudu. Mungkin boleh berbetulkanlah. La yang qudu. La yang qudu taubata, tidak menghapuskan taubat semadama selama mana aziman berazam inda taubati, ketika bertaubat itu ala adamil audi, untuk tidak mengulanginya. Jadi masa bertaubat dulu dia tidak berazam untuk tidak mengulanginya lagi, tapi sekiranya dia buat semula, wa alaihi in waqa'a fi dhanbi, kepadanya pada saat itu in waqa'a, sekiranya berlaku padanya zambi marrat ukhra, kembali mengulangi dosa tersebut, ay yujaddida taubata, hendak dia memperbarui taubat, taubatan ukhra, taubat semula. Fala yadirru, maka tidak memberi mudarat illa al-israr, kecuali dia israr, maknanya masih lagi melakukan dosa. Dia Allah terbuat pula, dia menyesal, dia tidak akan berjanji tidak akan mengulanginya, maka dia mengulangi taubat dia, kesilapan dia tu dia tidak akan buat lagi, barulah taubatnya akan diterima. Kecuali tidak diterima taubat ni al-israr al-ma'asi, orang yang sesiapa yang masih lagi nak melakukan maksiat. Dah. Itu syarat hukum sesiapa yang kembali kepada melakukan dosa selepas pada bertaubat. Ada 3 pendapat, ahli sunnah, Mu'tazilah, Sufi dan ahli sunnah. Okey. Ada pun hujah ahli sunnah. Apakah hujah ahli sunnah ni? Dalam buku kita dari muka surat 55 disebutnya, pertamanya qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah sukakan orang yang bertaubat dan sukakan orang yang mutahhir, yang bersih, yang suka menyucikan. Tu innallaha yuhibbut tawwabin. Daripada sinilah ahli sunnah menggunakan dalil bahawa taubat itu bila kita buat kesalahan, maka kita, walaupun kita terulang buat taubat kesalahan yang sama, maka kita boleh bertaubat sebab Allah sukakan orang yang bertaubat. Kemudian dalil yang kedua, qala qaulu ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang-orang yang melakukan fahisyah, dosa au zalamu atau menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru, dan mereka beristighfar, minta ampun dosa mereka. Jadi orang, maknanya sini ayat Allah Ta'ala sebut dah, orang yang buat dosa istighfar. Wa may yaghfiru dzunub illallah, dan tidak ada orang yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Dan antara syarat tersebut, walam yusirru ala ma fa'alu, tidak sengaja, tidak mengulangi, tidak sentiasa mengulanginya, atau tidak mengulangi ataupun tidak berniat untuk melakukannya lagi. Itulah antara syarat, dan syarat kita bertaubat, dan juga antara pendapat ahli sunnah kata boleh bila kita bertaubat, kita bila sebuah satu kesilapan, bila kita tersalah buat kembali, maka tugas kita ialah bertaubat. Okey. Dan hujah yang ketiga ialah dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi law lam taznabu la dhahaba Allah bikum wa la jaa biqaumin yadhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Wallahi wallazi nafsi biyadihi, ini sumpah Nabi, law lam tuzannibu, sekiranya kamu tidak berdosa, tidak mengkritik, la dhahaba Allah bikum, Allah akan hilang kamu. Ya Allah bikum, mana bila buat kita berdosa, tidak berdosa, walaja biqaumin yaznibun, akan marilah kaum yang melakukan dosa. Mu tak buat dosa, mu tak buat salah, tak geria, maka tidak bertaubat, akan mari kaum yang melakukan dosa. Fayastaghfirun Allah, maka adalah kamu beristighfar kepada Allah. Dan kita kena ingat bahawa kita ni memanglah setiap masa kita akan melakukan, setiap orang tidak boleh lari daripada melakukan kesilapan dan melakukan dosa ini. An-nasu, manusia nas, asal disebut kata nas ni, asal kata nasia ni lupa ni, manusia ni lupa dan bersalah. Tugas kita at-taib, betul, kita kena taubat. Bila kita taubat, fayastaghfiru, dia istighfar, fayaghfir lahu, Allah akan mengampunkannya. Jadi kitanya, sekiranya kita ni kita tidak berdosa, tidak melakukan dosa, atau kita ni bila buat sesuatu dosa, tugas kita ialah kita istighfar, Allah akan mengampunkan dosa kita. Okey. Kemudian ara'ul ulama fi qabuli at-taubati, pendapat ulama tentang Allah terima taubat. Sini ada 3 pendapat. Pendapat ahli sunnah, yang kedua pendapat Imam Al-Haramaini dan Abu Bakar Al-Baqilani, yang ketiga pendapat Al-Mu'tazilah. Kita tengok pendapat yang pertama. Sini tengok dah dapat timbul soalan, hal yajibu 'alallahi ay yaqbala taubat taib, adakah wajib bagi Allah menerima taubat orang yang bertaubat? Kita bila kita belajar debat ni, adakah wajib bagi Allah? Kena buat. Sinilah
berlaku perselisihan pendapat. Dan yang pertama sekalinya ialah pendapat daripada ahli sunnah. Wa zahaba ahli sunnati, pendapat ahli sunnah, ila anna Allah yatafaddala biqabuli taubati iza ijtama'at syara'ituha. Kata ahli sunnah, Allah akan memberi keistimewaan menerima taubat apabila cukup syarat-syaratnya. Jadi kata ahli sunnah kata, bila cukup syarat Allah akan terima. Tapi tidak wajib bagi Allah. Tapi Allah ia tafaddal, maknanya mengutamakan, memberi keistimewaan. Ada. Qala dalilnya qala ta'ala innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib wa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Taubat itu bagi Allah, taubat ialah bagi kepada Allah Taala ni. Mana taubat, mana Allah terima taubat ni, lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Orang yang melakukan kejahatan bijahalah, dalam keadaan jahil. Bila dia tahu, summa yatubuna min qarib, dia segera bertaubat. Faulaika yatubullahu alaihim, mereka lah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Mereka ialah orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Buat sesuatu kerana dalam keadaan dia tidak tahu. Wa qalu dalilnya lagi, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa huwa alladhi, dan Allah yang menerima taubat daripada hambanya, wa ya'fu, dan mengampunkan kesalahannya, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah juga mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah yang menerima taubat. Jadi tugas kita ialah meminta pengampunan. Jadi mengikut ahli sunnah, fahaza wa'dun karim, wa wa'dul karimi la yatakhallaf, wa innama nad'u biqabuliha khawfan min an takuna syurutuha ghayra mutahaqqaqatin min al-ikhlasi wa husn niyyah. Allah sebut dalam Quran, wa ya la ya'ni fa hadha wa'dun karim, ini janji yang mulia, janji daripada Allah yang maha mulia. Ada innamat tawwa yaqbalu taubah ali, innamat tawba alladziina manusayisu abja thumma yatubun fa ulaika yatubullahu alaihim. Ini dalilnya. Mana janji Allah, wa wa'dul karimi la yatakhallaf. Janji Allah yang maha mulia itu tidak akan tidak diingkari. Isilah kita mana ahli sunnah kata Allah akan menerima, tapi tidak wajib bagi Allah. Wa inna nad'u biqabuliha, kita mengharapkan Allah terimanya, khaufan, bimbang kepada antakuna syurutuha, syarat dia tu ghairu mutahaqqaqah, tak cukup syarat. Kita bimbang juga tak cukup syarat. Pertama apa? Al-ikhlas. Ikhlas, kita minta ampun, minta istighfar. Ada juga orang yang tidak ikhlas istighfar ni, tunjuk pada orang lain. Dan yang kedua, husnun niyyah, niat yang baik. Ni antara benda-benda yang kita kena buat bila kita nak taubat. Dan pendapat Al-Sunnah kata taubat itu Allah akan mengutamanya menerima, akan beri keistimewaan terima taubat bila cukup syarat. Sebab Allah telah berjanji dalam Al-Quran. Okay, kemudian seterusnya pendapat ara'ul ulama fi qabulit taubah. Ni tabi', sambungnya lagi. Ara'ul ulama ni. Hal yajibu 'ala Allah an yaqbala taubat ta'ib
ada kewajiban Allah Ta'ala terima taubat orang yang bertaubat. Maka kita baca tadi, kita baca bahawa pendapat yang pertama ahli sunnah anna Allah tafaddala bi qabul taubah idza ijtama'at syara'ituha. Allah terima taubat ni bila cukup syarat. Yang kedua, pendapat yang kedua, Al-Imam Al-Haramain wal Qadi Abu Bakar Al-Baqilani daripada golongan ahli sunnah. Tawaqqaf Al-Imam Al-Haramain wal Qadi Abu Bakar Al-Baqilani min ahli sunnah wa lam yaqta'a bil qabul bal hiya mu'allaqatun bil masyiati. Tawaqquf Imam Haramain Qadi Abu Bakar Imam Haramain dan Qadi Abu Bakar Baqilani kata dia kata tidak semestinya walam yaqta' bil qabul, tak semestinya Allah terima, tidak semestinya Allah terima, bal hiya mu'allaqatun bil masyiah, bahkan ia ada kaitan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Allah Ta'ala katanya Imam Haramain wa Qadi Abu Bakar Al-Baqilani ini, Allah bukan semestinya Allah terima, tapi ia muta'allim mu'allakum bil masyiah, ada kaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Wa qawluhu ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alu. Dia guna dalil yang sama dengan dalil yang pendapat ahli sunnah. Dalil sama, cuma fahamannya lain. Fahaman ahli sunnah kata wa huwa allazi yaqbalu taubah, Allah terima taubat. Wa ya'fu an sayyi', Allah mengampunkan kesalahan. Ni jelas dalam Quran, dia kata sahih jelas ni. Ada pun katanya Imam Haramain dan Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, dia kata wa hum yaquluna, mereka berkata dalilun muhtamal, dalil ini muhtamal, andaian semata-mata. Yaqbal taubat itu andaian, bimakna annahu yaqbiluha in sya'a wa illa fala. Maknanya Allah terima kalau dia kehendak, wa illa dia tidak fala. In sya'a yaqbiluha in sya'a, sekali Allah kehendak, wa illa fala, ataupun tidak. Sekiranya Allah kehendaki sya'a, Allah kehendaki maka yaqbal taubah. Jadi mereka tawakuf. Dua-dua ni Imam Haramain dengan Qadi Abu Bakar Al-Baqilani tidak kata tafaddal, tapi tawakuf. Dah. Sebab dia itu dalil yang muhtamalun. Pendapat yang ketiga Al-Mu'tazilah. Wa dhahabat Al-Mu'tazilatu ila anna Allah Ta'ala yajibu alaihi an yakbala at-taubata, yakbala taubata ibadihi, yakbala taubata ibadihi. Ini di sini tak ada ilah ni. An yakbala taubata ibadihi, menerima taubat hambanya. In tabu, sekiranya mereka bertaubat. Bahkan taubatuhum mustajmi'atul syuruti. Kata Mu'tazilah, Allah Ta'ala wajib bagi Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba, sekiranya seseorang hamba itu bertaubat, dan taubat itu mencukupi syarat. Kata adalah syarat ada. Syarat taubat bagi kita maklum ada tiga dah. Tengok pada awal-awal ni, kena ingat ni. Syarat taubat yang pertama al-iqla' 'ala zambi, meninggalkan dosa, wa nadmu 'ala fi'lihi, menyesal di atas melakukannya, wal azmu, dan berazam untuk tidak mengulanginya. Okey. Kemudian kita masuk kepada sambung lagi ara' ahli sunnah ni, ara' ulama fi qabul taubah. Jadi ada kewajiban tak terima, kata ahli sunnah itafaddal bi qabul taubah. Tawak Imam Haramain ini mu'allaqatun bil masyiah.
Mu'tazilah kata yajibu alaihi, yajibu ala Allah ayyakbala taubata ibadi. Wajib adalah untuk menerima taubat hamba-Nya sekiranya dia bertaubat. Ini di muka surat 56. Kemudian kita masuk tajuk terakhir dari muka surat sambungan daripada arah ulama ni ada muka surat 57 tu. Dah. Hukum mengenai taubatul kafir. Taubat orang kafir. Kita orang Islam, kita bertaubat. Bagaimana dengan taubat orang kafir? Waqad ajma'u ala anna taubatal kafiri makbulatun bimasyiatihi. Mereka sepakat, ulama semua sepakat. Sepakatlah ulama bahawa taubat kafir ni, orang kafir makbulah. Allah akan terima. Diterima bimasyiatihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Bidalili qauli subhanahu kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, in yantahu, sekiranya mereka berhenti, selesai mana meninggalkan kekufuran itu, yughfar lahum, diampunkan bagi kepada mereka dosa mereka yang telah lepas. Ini mana taubat kafir ni, orang kafir pun ultimate taubat dia. Sebab itulah antara tugas kita sebagai seorang Islam. Sini kita sebagai orang Islam, antara benda yang berlaku, kita orang Melayu mengaku Islam, tapi cuba tanya diri sendiri. Berapa orang dah orang kafir, orang bukan Islam, yang kita pergi berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam. Dan pernah berlaku cerita yang tersebar mengenai dua orang sahabat Melayu dan Cina. Orang Cina itu biasa pergi ke rumahnya, tapi dia tak pernah mengajak orang Cina itu masuk Islam. Dia hanya berkawan semata-mata. Tetapi orang Cina tersebut, kebetulan dia melanjutkan pelajaran ke luar negara dan dia mengenali Islam di sana. Dan dia kembali ke Malaysia, memberitahu kenapa kamu tidak ajak aku masuk Islam semasa aku datang kepada kamu, semasa kita berkawan di alam persekolahan. Ini tugas kita bila kita berada dalam kehidupan kita ni, kita kena ajak orang kafir, orang bukan Islam untuk, dan janganlah kita panggil kafir. Orang yang bukan Islam tu panggil kafir. Dia kita panggil dia tu sebab dia tahu kafir ini bagi dia pun ada kafir juga. Dalam agama dia pun ada juga kafir. Kafir ni neraka, masuk neraka. Tapi kita kena panggil orang Islam sebab tu arwah Tok Guru disebut mereka yang belum diberi hidayah, belum dapat hidayah. Kita kata mereka belum Islam. Mereka belum Islam. Ataupun boleh kata bukan Islam. Bukan kita panggil mereka ini kafir. Jangan, hei kafir. Kita panggil orang bukan Islam. Wahada pendapat ni yu'ayyidu, menyokong pendapat Ra'yul Asy'ari. Pendapat Imam Asy'ari. Dah. Okey. Mana kata Imam Asy'ari, iz la farqa bainal kafiri wa bainal mu'mini al-asi fi qabulit taubati. Kata Imam Asy'ari, tak ada beza antara kafir dan antara orang mukmin yang berdosa dalam terima taubat. Asalkan dia bertaubat, diterima. Dan kadang-kadang muncul juga orang bukan Islam ni, kadang-kadang dia buku dia. Kata pengarang kita, bal al-asi aula bil qabuli iza tahaqqaqat syurutuha. Bahkan orang berdosa itu aula bil qabul, lebih layak diterima dah. Iza tahaqqaq, bila cukup syaratnya. Dan orang bukan Islam masuk Islam, dosanya dia itu seperti
baru bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa. Kita pun at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat pada dosa ni seperti orang yang tidak ada dosa. Maka tugas kita, mungkin soalan keluar, apakah hukum taubat orang kafir? Maka jawapan kita, waqad ajma'u, sepakat, anna taubatal kafir maqbulatun bimasyiatihi atau bimasyiatillah. Taubat orang kafir itu diterima dengan kehendak Allah. Dalilnya mana? Kullil ladzina kafaru iyyatahu yughfar lahum ma qad salaf. Ayat 37 surah Al-Anfal, 38 surah Al-Anfal. Jadi yang terakhir sekali, wala yakhfa anna taubatal kafiru bitarakatil kufri wa bi imani. Dan bagaimana cara orang kafir taubat ni? Dan wala yakhfa anna taubat orang kafir ni ialah bitarakatil kufri, dengan meninggalkan kufuran. Tinggal kufur, beriman pada Allah yang satu, beriman dengan iman pada Allah, tinggal kekufuran dia, tinggal penyembahan berhala, tinggal penyembahan kepada utai-utai, tinggal pada penyembahan alam semua. Tapi yakin dengan imannya, kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Itulah dinamakan taubat bagi orang kafir. Dan taubat ni dia bila-bila masa boleh. Ada orang kata taubat, kena taubat Mekah. Ini pendapat yang tak betul. Taubat ni di mana sahaja kita taubat. Sambil naik motor, berhenti traffic light, bang, Allahu Akbar, tadi aku buat silap, ya Allah, nah, aku taubat, aku ampunkan aku, ya Allah, aku tidak akan mengulanginya lagi, ya Allah, dan aku menyesal atas apa yang telah aku lakukan. Itu cara kita bertaubat. Bertaubat tidak kira masa, di mana saja kita boleh bertaubat. Jadi berakhirlah tajuk kita at-taubat. InsyaAllah pelajar-pelajar semua dapat memahami, dan kalau sekiranya ada apa-apa yang tidak difahami atau ada kesilapan, boleh komen. Dan insyaAllah kita ada apa-apa, sama-sama kita belajar. Ustaz pun belajar juga, dan doakanlah Ustaz juga bila suatu nanti anda semua masuk syurga. Cubalah cari, adakah Ustaz Zul dalam syurga? Sekiranya tak ada Ustaz Zul, carilah Ustaz Zul dalam neraka. Nah, cari dan minta kepada Ta'ala, ya Allah, aku nak Ustaz itu masuk syurga. Ada, insya-Allah dengan nikmat, dengan keberkatan yang Tuhan semua akan menyebabkan kita semua akan mendapat balasan yang baik, dan pengharapan kita, sebab kita ni kita tahu di mana hal tuju kita, di mana jatuh bangkit kita. Dan yang jelasnya kita semua melakukan dosa, tetapi tugas kita ialah bertaubat. Jadi tengok kita pendapat-pendapat ni, soalan-soalan biasa, soalan biasa biasanya tanya gila ara ulama fi qabul taubah, jawab ahli sunnah, apa beza ahli sunnah haramain Mu'tazilah, dan juga mungkin dalil ahli sunnah tentang hukum. Berbincang juga mungkin hukum siapa yang mengulangi, orang yang mengulangi dosa selepas taubat. Apa kata Mu'tazilah, atau kata Sufiyah, apa kata ahli sunnah. Dan juga mengenai dalil wajib taubat. Taubat itu mengikut Asy'ariyah syar'i, mengikut Mu'tazilah akal. Okey. Dan wajib taubat ni fauran. Semua sepakat bahawa wajib taubat ni fauran, mesti segera. Asy'ariyah kata fataqirut taubat zambun akhar, melewat kata menangguhkan taubat ni satu dosa. Tapi Mu'tazilah kata ia ta'addad, azab tarahi, bertambah dosa itu dengan
semakin lambat, semakin lewat bertambah, semakin lewat dah. Itu pendapat ulama. Dan juga terjadi ialah dalil syarat ni dalil bukan juga bab al-gharah ni, syurut taubah qabla al-gharah. Dalil dia mana apa pendapat Asy'ariyah, apa pendapat Maturidi dia. Asy'ariyah kata tidak sah taubat kepada orang kafir dan muslim. Atau Maturidi kata orang Islam boleh lagi, orang Islam berdosa boleh lagi taubat sebelum gharah ni. Dekat gharah ni. Tapi orang kafir tidak diterima. Tapi yang benar, yang tepat ialah pendapat Al-Asy'ariyah. Kerana ayat ni jelas tidak membezakan antara kafir dan orang yang berdosa. Kemudian yang syarat taubat. Syarat taubat berbeza antara syarat taubat sebagai hak Allah dengan hak Adam. Yang pertama hak Allah Taala ikla' al-zambi min ikrasa an-nadbu ala fi'li al-azm ala audah antara qabla al-gharah dan taubat qabla tulu'i syamsi min magharibiha. Cuma taubat yang bukan syarat taubat berkaitan dengan manusia, ada syarat yang kena tu. Raddul mazalim ila ahliha, membalas kejahatan itu kepada ahlinya, atau tahsil bara'ah, atau kita mendapat pengampunan daripada orang yang kita buat salah itu. Bila ta'rif taubat ini, kenapa ta'rif ni? Kenapa? Jadi ta'rif, syarat, rukun, ni benda-benda yang kita kena hafal. Jadi tak sekadar itulah untuk ini. InsyaAllah kita sambung lepas ni. Tajuk kita seterusnya ialah tajuk kita selepas pada taubat ini ialah tajuk al-iman bil arsy wal kursi wal qalam wal ruh wal lauhul mahfuz, insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.